Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik, iaitu pengaruh dan kepimpinan awal Mat Salleh. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Mat Salleh, nama sebenarnya Datuk Mat Salleh, merupakan seorang pejuang terkenal dari Sabah yang menentang pihak British pada akhir abad ke-19 sehingga awal abad ke-20. Beliau dilahirkan dalam keluarga keturunan Suluk Paitan dan Bajau di Inanam, Sabah. Mat Salleh memainkan peranan penting dalam menentang cukai yang dikenakan oleh British dan cuba mengisytiharkan kawasan Tambunan sebagai wilayah kuasanya sendiri. Pada tahun 1894 hingga 1900, Mat Salleh menjalankan serangkaian serangan terhadap pentadbiran British, termasuk serangan di Pulau Gaya dan Ambung. Walau bagaimanapun, selepas beberapa kejayaan awal, kubu pertahanannya di Ranau dan kemudian di Tibaba dimusnahkan oleh tentera British. Mat Salleh tewas pada 31 Januari 1900 apabila kubunya di Tibaba diserang, menandakan tamatnya usaha penentangannya terhadap kuasa British. Menurut cerita rakyat di kalangan penduduk tempatan, terutama di kawasan seperti Tambunan dan Ranau, Mat Salleh dipercayai telah mengambil tindakan yang melampau untuk mendapatkan sokongan, termasuk merompak ternakan dan memaksa penduduk membayar cukai. Pendapat ini menunjukkan bahawa walaupun sesetengah pihak menganggapnya sebagai pahlawan, ada juga yang mengkritiknya kerana tindakannya yang tidak adil terhadap rakyat jelata. Beberapa sumber tempatan, termasuk cerita nenek moyang orang dusun, menyebut bahawa Mat Salleh bukan sahaja berperang demi kemerdekaan tanah air tetapi juga untuk kepentingan peribadi. Kebanyakan komuniti dusun di Tambunan dan Ranau tidak menyokong sepenuhnya usaha beliau, kerana mereka merasakan bahawa Mat Salleh hanya menggunakan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Mat Salleh diingati melalui tugu peringatan di lokasi-lokasi strategik seperti di Tibabar, Tambunan, di mana kubu pertahanannya pernah berada. Walaupun masih ada perdebatan mengenai warisan dan kesahihan perjuangannya, Mat Salleh tetap diiktiraf secara rasmi sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah perjuangan menentang penjajahan di Sabah sehingga hari ini. Mat Salleh, nama penuh Datuk Paduka Muhammad Salleh bin Datuk Balu, dilahirkan di Inanam, Sabah dan berasal dari keturunan Suluk Bajau. Beliau merupakan anak kedua daripada 4 beradik, dengan ayahnya, Datuk Balu, sebagai pemimpin tempatan berbangsa Suluk. Sebelum kedatangan British, Mat Salleh memegang kuasa sebagai pemimpin tempatan di daerah Lingkabur dan Sungai Sugut, termasuk hak untuk mengutip cukai ke atas pedagang-pedagang yang melalui wilayah tersebut. Kepimpinan awalnya membantu membina sistem perdagangan dan ekonomi penduduk tempatan sehingga kedatangan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, BNBCC, pada tahun 1890 yang mengubah struktur politik dan ekonomi Sabah. Penentangan Mat Salleh terhadap penjajahan British di Sabah dipicu oleh pelaksanaan sistem cukai tinggi terutama cukai beras yang dikenakan kepada penduduk tempatan. Cukai ini meningkatkan beban kehidupan masyarakat kerana ia ditambah sebanyak 5% daripada harga asal beras. Selain itu, pihak British juga memperkenalkan sistem lesen wajib bagi pemilik perahu, alat pengangkutan utama pada masa itu. Tindakan ini menyebabkan kemarahan penduduk setempat kerana dianggap membebankan dan menindas mereka. Penentangan ini mencetuskan serangan bersenjata pertama Mat Salleh terhadap pejabat pentadbiran kompeni di Pulau Gaya pada Julai 1897. Kota pertahanan utama Mat Salleh terletak di Tambunan, dibina menggunakan batu bata, kayu dan buluh yang sukar ditembusi peluru. Kota ini dilengkapi dengan terowong rahsia yang digunakan untuk mendapatkan bekalan senjata, makanan dan laluan untuk berunduk apabila dikepung. Pada 1 Februari 1900, kota ini akhirnya tumbang selepas serangan hebat oleh pasukan British North Borneo Constabulary. Menandakan gugurnya Mat Salleh sebagai pejuang bangsa yang telah mengetuai pemberontakan selama 6 tahun menentang pentadbiran Chartered Company. Lokasi kota ini kini diperingati dengan pembinaan sebuah tugu oleh pihak British pada tahun 1999. Pada tahun 1897,
Mat Salleh memimpin serangan besar-besaran terhadap pejabat residing company di Ambung dan Pulau Gaya sebagai tindak balas terhadap dasar penjajah British yang mengambil alih hak memungut cukai serta mengeksploitasi penduduk tempatan sebagai buruh paksa. Serangan ini diikuti dengan pertempuran sengit di Ranau pada Disember 1897 dan Januari 1898, di mana pasukan British mengalami kekalahan besar. Namun, tekanan berterusan akhirnya memaksa Mat Salleh berundur ke Kampung Tibaba di Tambunan untuk membina kota pertahanan baru yang lebih kukuh. Peranan Mat Salleh sebagai wakil Kesultanan Sulu di Sungai Sugut dan daerah Tambunan memberikan beliau pengaruh besar terhadap sistem perdagangan dan ekonomi tempatan sebelum kedatangan British. Namun, Perjanjian 1881 antara Sultan Sulu dan British yang menyerahkan hak mentadbir kepada BMBCC menyebabkan kehilangan kuasa pemimpin tempatan seperti Mat Salleh. Ini menjadi salah satu faktor utama penentangannya terhadap pihak penjajah yang cuba menggantikan sistem tradisional dengan struktur pentadbiran kolonial yang mengehadkan kebebasan dan merosakkan kestabilan sosioekonomi masyarakat tempatan hingga tahun 1900. Mat Salleh, atau nama penuhnya Datu Paduka Muhammad Salleh Datu Balu, merupakan tokoh utama dalam sejarah penentangan terhadap penjajahan British di Borneo Utara sehingga tahun 1900. Beliau dilahirkan dari keturunan campuran etnis Suluk dan Bajau Inanam dan memiliki latar belakang keluarga berpengaruh yang menjadi pemimpin tempatan di Sabah. Kepimpinan beliau tidak hanya menarik sokongan pelbagai etnis seperti Bajau, Brunei, Dusun, Murut, Iranun, Paitan, dan Sungai, tetapi juga membuktikan bahawa beliau adalah ancaman besar kepada British dan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, SBBUB. Hal ini menjadikan beliau ikon kepada masyarakat Sabah, walaupun beliau akhirnya terkorban pada 31 Januari 1900 di Tambunan. Maklumat ini relevan untuk tugas mengenal pasti era atau tempoh sejarah di mana Mat Salleh paling terkenal. Perjuangan Mat Salleh menentang SBBUB didorong oleh faktor agama Islam sebagai sumber pencetus kebangkitan beliau. Walaupun banyak sumber barat mengabaikan aspek ini, penemuan alat kebesaran seperti payung sutra dan panji-panji yang mengandungi inskripsi Islam di kubu beliau menunjukkan bahawa beliau dianggap pejuang Islam yang unggul di Borneo Utara. Pendekatan British untuk melemahkan pengaruh Islam dalam masyarakat tempatan termasuklah menghapuskan pemimpin seperti Mat Salleh yang dipandang sebagai ancaman kepada dominasi politik barat. Informasi ini berguna untuk menganalisis peranan agama dalam perjuangan awal Mat Salleh. Pada tahun 1894, Mat Salleh cuba menyelesaikan konflik secara damai apabila beliau dan para pengikutnya berlayar ke Sandakan untuk bertemu Gubernur Beaufort. Namun, permintaan beliau tidak dilayan oleh Alexander Cook, pemangku gubernur, yang menganggap beliau sebagai penjenayah biasa. Sikap jumud pentadbiran SBBUB menyebabkan Mat Salleh mengambil langkah lebih radikal dengan menyerang balas, seperti serangan terhadap pusat pentadbiran di Pulau Gaya pada 9 Julai 1897 yang mengakibatkan perampasan senjata dan barangan dagangan. Peristiwa ini berguna untuk tugas mencari laporan interaksi awal Mat Salleh dengan komuniti atau organisasi tertentu. Ketika Mat Salleh berundur ke Ranau pada tahun 1897, beliau mendapat sokongan besar daripada masyarakat setempat, terutama dari kalangan etnik Dusun. Namun, pendekatan British untuk menawarkan hadiah sebanyak $500 bagi penangkapan beliau, bersama-sama dengan kempen propaganda yang melabelkan beliau sebagai pemberontak atau penjahat, berjaya memecahkan perpaduan masyarakat peribumi. Ini dibuktikan apabila pada Disember 1897, kira-kira 250 orang polis dari kalangan orang Dusun dan Dayak menyerang kubu beliau atas arahan British. Fakta ini berguna untuk menganalisis kesan kepimpinan Mat Salleh terhadap dinamika sosial masyarakat tempatan. Perjanjian Menggatal yang ditandatangani pada 23 April 1898 antara Mat Salleh dan William Clark Chowi, pengarah urusan SBBUB, menandakan satu percubaan British untuk melemahkan pengaruh Mat Salleh melalui kaedah diplomasi. Walaupun perjanjian ini mengiktiraf status Mat Salleh sebagai pemimpin tempatan, ia sebenarnya merupakan perangkap untuk menghapuskan kuasa beliau. Selepas perjanjian ini, British terus melancarkan serangan ke atas kubu beliau di Tambunan, yang akhirnya membawa kepada kematiannya pada 1 Februari 1900.
Kejadian ini berguna untuk tugas mengenal pasti warisan jangka panjang Mat Salleh dan kesannya terhadap generasi akan datang. Datu Paduka Mat Salleh, seorang tokoh keturunan Sulu Paitan, Bajau Inanam, dilahirkan di Kampung Pangalaban, Paitan, dan memainkan peranan utama dalam menentang pengaruh syarikat berpiagam Borneo Utara, SBBUB, di Sabah antara tahun 1894 hingga 1900. Beliau dikenali sebagai seorang peniaga ternama di pantai timur Sabah dan memiliki hubungan diplomatik dengan pelbagai etnik melalui perkahwinan, termasuk Dayang Bandang dari Kesultanan Sulu, Dayang Cahaya dari Brunei, dan Siti Mah dari komuniti Dusun Tambunan. Pendekatan beliau dalam membina aliansi lintas budaya ini menjadi strategi penting dalam memperkuat sokongan masyarakat terhadap perjuangannya menentang SBBUB. Mat Salleh mendirikan kubu pertahanan besar di Tambunan pada tahun 1897 sebagai sebahagian daripada usaha menentang SBBUB. Kubu ini menjadi simbol perlawanan beliau terhadap penjajah British dan mencerminkan kepimpinan militernya. Namun, kehadiran beliau di Tambunan juga menyebabkan ketegangan etnik antara puak Dusun Tagahas dan Dusun Miwan akibat persaingan kuasa. Walaupun Mat Salleh berusaha meredakan ketegangan melalui perkahwinan politik dengan gadis Dusun Miwan bernama Siti Mah, langkah ini tidak berhasil sepenuhnya. Kejadian ini menunjukkan bagaimana konflik internal digunakan oleh SBBUB untuk melemahkan kedudukan Mat Salleh. Pada September 1894, Mat Salleh dituduh oleh SBBUB sebagai dalang di sebalik pembunuhan 2 orang peniaga Dayak di Sungai Sugut. Tuduhan ini, walaupun tidak disokong dengan bukti kukuh, digunakan oleh SBBUB untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap beliau. Tindakan ini menunjukkan bagaimana kuasa penjajah menggunakan isu-isu keselamatan untuk melegitimasi tindakan represif terhadap pemimpin tempatan. Peristiwa ini merupakan titik permulaan konflik terbuka antara Mat Salleh dan SBBUB yang berlangsung selama lebih 6 tahun sehingga kematian beliau pada tahun 1900. Ketika berdepan dengan tekanan SBBUB, Mat Salleh menunjukkan kepimpinan pragmatik dengan cuba berunding secara damai. Pada Ogos 1896, beliau membawa 300 pengikut bersenjata ke Sandakan untuk bertemu dengan Gubernur SBBUB, tetapi rundingan gagal kerana ketidakhadiran pihak British. Ini menunjukkan bahawa Mat Salleh bukan sahaja seorang pejuang, tetapi juga seorang negosiator yang ingin menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah jika mungkin. Sikap ini berguna untuk memahami dinamika kepimpinan beliau dalam konteks konflik politik di Sabah. Warisan Mat Salleh sebagai seorang pejuang nasional masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sabah. Generasi keturunan beliau kini tersebar di selatan Filipina dan Sabah, walaupun keturunan saintifik suka dilacak kerana kebimbangan terhadap tuntutan warisan palsu. Kehadiran beliau dalam naratif sejarah moden Malaysia mencerminkan peranan beliau sebagai simbol perjuangan menentang penjajahan. Hal ini penting untuk menilai kesan jangka panjang sumbangannya terhadap identiti nasional dan budaya masyarakat Sabah hingga hari ini. Kisah ini bertujuan untuk mengumpul maklumat tentang polisi atau dasar yang diperjuangkan oleh Mat Salleh semasa beliau aktif dalam bidang politik, serta mengenal pasti sekutu-sekutu politik utamanya. Maklumat ini akan membantu kita memahami strategi beliau dalam menggerakkan agenda sosial dan politik, dan bagaimana hubungan dengan sekutu-sekutunya membantu memperkuat kedudukan beliau dalam masyarakat.